kami agama, wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan, dan juga kami tulis kesan-kesan daripada apa yang mereka lakukan, dan semua perkara itu kami akan himpunkan pada imam yang mubin, iaitu kitab yang nyata. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-12. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Ta'ala, pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas kita baca ayat ke-11 dari surah Yasin, dan insya-Allah pada malam ni kita baca ayat ke-12. Ayat ke-11 dari surah Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan bahawasanya Allah Ta'ala hantar nabi-nabi ni, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi peringatan. Peringatan tu supaya manusia ni boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni bawah kategori al-ghaibiyat. Al-ghaibiyat maknanya ada tapi kita tak nampak tengok. Kalau orang belajar ilmu fizik ni, istilah dia metafizik. Dia ada fizik, metafizik. Jadi kita tak nampak tengok. Allah Ta'ala ni dia ada tapi kita tak nampak tengok. Kita boleh takut benda yang kita nampak tengok, tapi susah nak takut benda tak nampak tengok. Kira fikir-fikir balik lah. Tapi kalau duk fikir selapis pula kedua, sebenarnya ada manusia dia takut benda yang dia tak nampak tengok, tapi tanggapan dia ada. Dia takut hantu. Hantu dia tak pernah tengok pun, tapi dia boleh takut dekat hantu kan. Tapi ajaibnya manusia dia boleh takut dengan hantu, tapi dia tak takut dengan Tuhan. Padahal hantu tu, kalau baca terbalik ya, hantu Tuhan, Tuhan hantu, terbalik ya kalimah tu kan. Dia boleh takut dengan hantu, tapi Tuhan dia tak boleh takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Tuhan, dan dia ni bukan sekadar dia menceritakan tentang benda baik. Dia bukan sekadar cerita tentang syurga sahaja, tapi jadi cerita tentang alam lain namanya akhirat. Yang alam akhirat tu ada satu cerita tentang neraka, azab. Dan azab dia begitu hebat, tapi manusia ni tak takut. Bila tak takut, maka ni dia buat kerosakan. Dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tolak ajaran para nabi. Allah Ta'ala hantar nabi-nabi ni tujuan nak cerita yang ni lah, cerita pasal benda orang tak nampak tengok, tapi kamu kena takut. Bila kamu takut, maka kamu tidak akan melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah SWT. Tugas Nabi SAW dan juga nabi-nabi yang lain. Tapi dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang ketakutan azab neraka, tapi Allah Ta'ala tak lupa sebut tentang azab kebaikan, cerita tentang kebaikan, iaitu cerita pasal syurga. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah khabar gembira dengan keampunan dosa dan juga balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dah kuliah dalam kuliah lepas lah, ulang balik apa yang kita kupas hari tu. Hari ni insya-Allah kita masuk sambungan ayat ke-12. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami nuhyi, kami menghidupkan 3 kali. Kalau ikut terjemah sebiji tu ada 3 kali situ. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nuhyi, kami menghidupkan, al-mauta, orang-orang mati. Tu terjemahan je lah. Kalau ikut terjemah sebiji-sebijinya begitu kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam ayat ni, yang pertamanya apa kaitan ayat ni dengan ayat sebelum. Ayat sebelum dia cerita tentang kita ni ada mati, lepas tu kita akan ada hidup, dan bila kita ada hidup, kita ada cerita tentang balasan baik dan juga balasan buruk. Itu ayat sebelum. Tapi ada di kalangan manusia ni, dia tak percaya. Dia tak percaya kehidupan selepas daripada mati.
Bila dia tak percaya kehidupan lepas pada mati, Allah Ta'ala nak kukuh, nak bagi tahu sebenarnya ada. Hidup lepas mati ni ada sebenarnya. Yang tukang bagi hidup tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan dia nak kukuh kata ada tu, dia pergi ulang 3 kali. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nuhyi, kami menghidupkan orang yang mati. Dia kaedah kita bercakap, kalau nak bagi orang percaya, kita kena ulang banyak kali. Hitler ada buat keluar satu pepatah, kalau satu benda tu orang tak percaya, ulang 1000 kali, yang tak betul pun orang menjadi percaya. Tu Hitler cakap lah. Arab pun ada pepatah. Arab ada pepatah, iza takarrara taqarrara. Apabila benda tu diulang-ulang-ulang, lama-lama jadi kukuh. Kita duk tanam belas kali percaya, padahal tak ada pun. Duk bagi tahu rumah tu berantu, sekali bagi tahu tak percaya. Mari orang kedua ada sungguh, 2. Mari 3 ada sungguh. Mari 10 orang dia kata ada sungguh, kita pun kata ada sungguh lah kot. Jadi manusianya begitu kan. Dia kadang-kadang duk tanam, dia percaya. Apa orang panggil istilah dogma kita tanam kan. Doktrin. Jadi Allah Ta'ala ni, dia nak jawab satu benda tu dengan kukuh tu. Cara dia ulang sampai 3 kali. Inna nahnu nuhyi. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Kamu dah ingat sebenarnya tak ada kot sedikit hidup lepas pada mati. Dia tak percaya. Sebenarnya ada. Mungkin kamu tanya pula soalan, siapa yang bagi hidup tu? Kami lah. Allah Ta'ala lah. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bercakap satu. Apa sebab turun ayat ni? Ayat ni ada cerita tu, ada sebab nuzul ayat ni. Ayat ni dia cerita pasal orang yang duduk dekat Madinah, orang-orang Ansar yang rumah mereka ni jauh daripada masjid. Bila jauh daripada masjid, orang-orang Ansar ni selalu bersungut dekat Nabi SAW. Yang dia orang ni kalau nak pergi ke masjid ni penat sangat, jauh, jalan jauh. Dia selalu duduk bersungut lah dekat Nabi SAW. Macam kita lah, kadang-kadang rumah kita tu jauh kan. Bila rumah kita jauh, kadang-kadang kita datang masjid hari-hari duduk berjalan jauh tu, satu hari duduk sembang sungguh, Allah jauhnya rumah dengan masjid. Kalau dekat kan senang. Dia ada kan berbuah macam tu. Jadi bila ada orang Ansar cakap macam tu, Nabi SAW ni menyatakan kepada sahabat bahawasanya setiap langkah-langkah yang mereka langkah itu pergi ke masjid, semua tu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tu akan ditulis oleh Allah SWT. Bukan sekadar tu, bahkan kesan-kesan yang kamu pijak jalan tu pun ada nilai, akan jadi saksi di akhirat nanti. Lepas tu nak dapat tu macam mana? Kamu kena percaya satu benda. Apa dia? Bahawasanya lepas daripada mati ni ada kehidupan lain. Tu asal sebab turun ayat ni. Cerita dia lah. Yang kedua, ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah nahnu. Nahnu ni terjemahan Melayu ni kami. Ini kadang-kadang orang Kristian lah, selalu dia orang Nasrani, dia tak puas hati dengan Islam. Sebab orang Islam kata, macam mana kamu pergi kata Tuhan tu esa, sedangkan Quran selalu sebut kalimah nahnu, kami. Bila kami ni mesti ramai lah, bukan seorang, bukan satu. Boleh ke popok tu kan. Dia masalah kadang-kadang ada manusia ni, dia suka dia ragu-ragukan kita beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi bila kita nak jawab tu, kita kena pandai lah. Tak pandai jawab, kena jual lah. Jadi kalau tak pandai jawab, banyak kali kita kena jual lah. Ana cerita banyak tempat dah. Ada satu orang itu, orang tak puas hati dengan ni orang ni geng-geng anti hadis. Ada geng anti hadis ni tak puas hati. Ada kawan-kawan Facebook juga. Dia main Facebook tu ada geng-geng anti hadis dalam tu. Jadi ada seorang mamat ni, dia tak puas hati dengan Ana sebab Ana kata geng anti hadis ni bodoh. Ana kata bodoh popok ni. Dia kata bodoh tu, marahlah popok tu, dia kata ke dia. Jadi bagusnya dia tu, dia tak puas hati tapi dia ajak bertemu. Nak kata baguslah. Kita bertemu sedap sikit, kita berbincang kan. Bertemu tu berlakulah sikit dialog lah antara Ana dengan hamba Allah ni lah. Cuma bagusnya dia ni, walaupun dia iti hadis, tapi dia panggil Ana ustaz lagi. Bagus dia itulah, panggil ustaz ni, kata bagus lagi mu ni. Kan? Tapi pelik, mu boleh panggil aku ustaz, yang Nabi Muhammad tu kamu tak mengaku dia sebagai Nabi pula. Mengaku itu pula kan. Jadi banyaklah lakulah dialog Ana dengan dia. Ada 2 poin besar lah dalam dialog Ana dengan dia tu. Yang pertama ni Ana pernah sebut dah sebelum ni. Ana dah cerita sebelum ni, Ana bagi jawapan yang sama lah, dia pun tak ada jawab. Bila dia kata sebenarnya Quran tu dah sempurna dah, kita tak perlu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita pakai Nabi Muhammad, seakan-akan Quran tu tak sempurna lagi. Jadi tak payah pakai Nabi Muhammad, terus kepada Quran. Sempurna kan? Kalau pakai Nabi, maknanya tak sempurna lah Quran, sebab tu kita kena pakai Nabi.
Dia kata macam tu. Anak kata sebenarnya Quran tu dah sempurna dah, cuma cara kita faham tu je tak sempurna. Quran tu sempurna dah, tapi cara kita faham tu tak sempurna. Jadi kita nak dapat kepahaman yang sempurna, kita kena tanya orang yang faham je sempurna. Orang tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan nak tanya mu tahu gapo? Mu tahu apa kan? Tanya kamu tu tak faham, tak sempurna lah. Aku nak tanya ni orang yang dia tahu Quran secara sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bagi hujah tu dengar, logik ah. Memang logik lah. Memang logik lah hujah tu kan. Satu. Yang kedua, dia kata kita ni bila mengucap syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu biasa orang Islam sebut. Sebenarnya dia kata syahadah ni asyhadu alla ilaha illallah je, Muhammad Rasulullah tak ada. Tadi sebab Quran hanya sebut syahadah la ilaha illallah. Quran tak pernah sebut syahadah Muhammad Rasulullah. Syahadah la ilaha dalam Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ada Quran. Dulu kita selalu baca ayat tu kan. Ada syahadah la ilaha illallah. Tapi mana syahadah Muhammad Rasulullah? Dia kata tak ada. Dalam Quran ada cerita syahadah Muhammad Rasulullah, tapi merujuk pada orang munafik. Orang munafik pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik kata kepada Nabi, nashhadu annaka Rasulullah. Kami bersaksi engkau Rasulullah. Jadi siapa yang sebut Muhammad Rasulullah sebagai syahadah, munafiklah dia tu. Boleh ke dia? Ni geng-geng ni lah dia bercakap lagu tu. Ana ni fikir macam mana aku nak jawab mangkuk ayun ni. Macam mana aku nak jawab? Kepala otak Ana berbelit-belit pusing macam mana aku nak jawab. Ana pun tanya soalan lah. Semayang ke tak selama hari ni? Tanya soalan. Dia kata semayang lah. Ana tanya kenapa semayang? Sebab Quran suruh. Pandai. Dia jawab kan. Ana tanya soalan tu soalan perangkap ni. Tengok macam mana dia jawab kan. Lepas tu last kali kita kena lah. Macam cerita apa? Karpal Singh. Temalah sebut nama Karpal Singh tu. Dia bukan, ni cerita lah, bukan nak cerita politik ni. Satu pengajaran macam mana dia perangkap orang nama Saiful Bukhari. Ni cerita dalam mahkamah. Dia bagi tanya soalan, apakah kamu seorang Muslim yang baik? Soalan ni. Kawan ni kata, Muslim yang baik. Jadi kamu tak pernah meninggalkan solat? Saya tidak pernah meninggalkan solat. Bagus. Dua dah premis berjaya. Jadi kamu didakwa, kamu mendakwa kamu ni kena liwat pada hari Khamis, dan kamu buat report pada hari Sabtu. Jadi kamu sembahyang Jumaat ke tidak? Tanya soalan. Sembahyang lah, sembahyang Jumaat apa kamu tak mandi wajib lagi? Soalan kawan Sing. Jam kawan ni. Jadi terbuktilah kamu menipu. Kamu menipu. Saya baca dalam buku Islam, dia kata lah. Dia kata dia baca dalam buku Islam, orang menipu ni fasik. Orang fasik tidak boleh jadi saksi. Awak sendiri tak boleh jadi, tak boleh jadi saksi. Kena kawan tu. Cara dia perangkap orang tu. Kawan tu jam. Tu tak apa lagi. Yang menariknya, anda pergi kuliah dekat Subang, airport Subang, ada kuliah Zuhur. Ada seorang hamba Allah tanya anak, sebenarnya orang lelaki kena liwat ni mandi wajib ke tidak? Tanya soalan anak. Jadi bila tanya soalan tu, anak kata aku tak tahu. Anak tak pernah baca kan. Anak kata berat ni, alim kapas ni lagi ni pada kita ni kan. Fikir balik, dia kata tak boleh nak jawab tu. Dan dia kata macam inilah, bagi masa sikit anak nak baca buku. Jadi anak balik, anak bacalah, baca. Tak jumpa hampir seminggu tak jumpa jawapan. Carilah kita, rumah tu bersepoh kita, sampai orang rumah marah. Apa kita tak kerti letak tempat balik? Kita ni tidak ambil baca-baca letak, tapi ambil sepoh lah. Jadi dia nak tukang kemas ni bini kita. Tu jahat kita balik lah. Kan? Jadi kita ni buka-buka tak jumpa. Last sekali jumpalah dalam kitab Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata mandi wajib. Mazhab Hanafi kata kalau orang lelaki kena liwat sekalipun tetap kena mandi wajib. Jadi anda bagi tahulah, pergi kuliah sekali lagi bagi tahu, kena mandi wajib lah. Sebab Imam Hanafi kata. Jadi menariknya, jawapan dekat Malaysia ni, yang mula-mula sekali bagi jawapan ni bukan Imam Hanafi lah. Nombor satu ni Karpal Singh bagi jawapan. Jadi kita kena taklid mazhab Karpal Singh lah dalam bab ni. Cerita je lah. Tak apa. Jadi nak cerita dalam kisah ni, macam mana jadi soalan-soalan dia perangkap tau. Soalan tu dia perangkap sampai kawan ni tersepit, tak kerti nak jawab kan. Jadi cerita yang sama lah kawan Ana dengan kawan Ana yang encik hadis ni lah. Dia kata syahadah ni la ilaha illallah aja, Muhammad Rasulullah ni tak ada. Ana fikir macam mana aku nak jawab. Aku nak tanya soalan dekat dia lah, nak bagi jawapan dekat dia. Caranya nak tanya soalan, kamu semayang ke tidak? Dia kata semayang. Siapa suruh semayang? Quran suruh lah. Bagus.
Dalilnya wa aqimus salah lah, dirikan semayang. Tanya soalan yang kedua, semayang tu macam mana cara dia? Sebab dia tak nak pakai hadis ni. Semayang tu selama hari ni tu semayang lah, tapi semayang tu cara tu macam mana? Rokoknya, sujudnya, iktidalnya, qiyamnya, fatihahnya, bomba-bomba kita sebut tu kan, macam mana cara? Sebab semua ni tak ada dalam Quran, semua ni sebut dalam hadis Nabi SAW. Dia jawab, dia kata semayang ni macam kita makan sambal belacan. Anda tak faham apa kaitan semayang dengan makan sambal belacan? Mula-mula lah dia kata sambal belacan ni sinonim dengan orang Melayu. Secara tradisinya bila sebut sambal belacan, Melayu. Tak ada orang kata sambal belacan ni Arab, tak ada. Sambal belacan ni orang putih, tak ada. Tradisinya sambal belacan ni Melayu. Anda kata secara tradisinya bila sebut Islam, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Secara tradisinya kalau sebut syahadah la ilaha illallah, tak sebut Muhammad Rasulullah, bukan Islam lah tu. Sebut lagu tu. Dia dengar tak boleh jawab. Pada muka. Cerita kena dia ada benda dia kita nak jawab, dia kena pandai sikit lah, kena pandai pusing-pusing. Kalau tak pandai pusing, kena jual lah gitu kan. Dia yelah, cara kita berinteraksi dengan manusia tu kena pandai jugalah, gitu. Tak apa. Jadi ada sebilangan orang-orang Nasrani bila dia berhujah tentang Quran, dia marah ke orang Islam. Sebab orang Islam kata kamu ni karut lah, kata Tuhan 3 lah, apalah tu kan, Tuhan tu lebih daripada satu. Dia kata tak, sebenarnya Quran pun mengatakan Tuhan tu lebih daripada satu. Apa dia? Kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut inna nahnu nuhyi, sesungguhnya kami menghidupkan. Dia guna kalimah kami. Kalau kami ni bukan satu lah, banyak lah. Hujah bawa dia. Ni orang-orang Nasrani lah, kalau dia nak bagi kita sanksi terhadap Quran, dia suka buat hujah macam ni kan. Jawapannya, segi bahasa Arab lah, kita jangan duk tengok sentimen bahasa Melayu. Dia kena tengok sentimen bahasa Arab. Sebab Quran ni bahasa Arab. Jadi kita kena faham Quran dalam ruh bahasa Arab. Jangan faham Quran dalam ruh bahasa Melayu. Kalau faham Quran dalam ruh bahasa Melayu, rosak banyak. Dia kena faham Quran dalam ruh bahasa Arab baru betul. Segi bahasa Arab, bila Allah Ta'ala sebut kalimah, bila orang tu sebut nahnu, dia tidak semestinya merujuk pada orang ramai. Seperti contoh, kalau bahasa Arab ada kalimah antum, ada kalimah anta, ada kalimah antum. Anta ni kau seorang. Tapi kalau antum mengikut kebiasaannya merujuk pada orang ramai. Tapi dari segi bahasa Arab ni, roh bahasa Arab, kalimah antum ni bukan semestinya untuk orang ramai. Kadang-kadang kita gunakan kepada orang-orang yang mulia. Bila kita cakap dengan orang besar, dia tak guna kalimah anta. Kita ni dia bercakap dengan orang besar lah. Siapa? Kita bercakap dengan menteri, contohlah. Kalau ada menteri, sungguh lah. Kita bercakap dengan orang-orang standard jawatan besar-besar. Kita bercakap dengan tuan guru, contoh. Kalau pergi dekat negara Arab tu, kita bercakap dengan tok guru. Kita tak bercakap ana enta. Ana zahabtu ila dukan wa anta kaifa, contohlah. Kaifa haluk, tak. Kaifa haluk, apa kabar kamu, tak. Dia akan guna kalimah kaifa halukum, apa khabar kamu. Kum, kalimah ramai. Segi bahasa Arab merujuk kepada orang yang mulia. Bila kita bercakap tu, dia ada sentimen-sentimen ruh di dalam bahasa Arab yang kita kena faham. Itu segi bahasa Arab lah. Alah, macam bahasa Melayu lah. Orang Melayu kita bila bercakap, segi sopannya saya awak, sopannya. Tapi masa berdoa, kenapa guna ya Allah ya Tuhanku? Kenapa tak guna ya Allah ya Tuhan saya? Betul tak? Kenapa? Sentimen Melayu kalau sebut ya Allah ya Tuhan saya, pelik bunyi tu, macam tak sungguh berdoa. Betul tak? Sentimen bahasa Melayunya begitu. Jadi sentimen orang Melayu kalau berdoa ya Allah ya Tuhanku, baru feeling, baru masuk line berasa. Betul tak? Tolonglah aku, contoh. Kita tak doa ya Allah please, please. Ada orang doa macam tu? Mana? Tak ada. Kalau orang kata pelik cara kamu doa kan? Ada kawan anda, ada seorang tu dia berdoa lagu tu. Ini cerita masa belajar Azhar. Jadi hari peperiksaan, bila peperiksaan tu dekat peperiksaan, dia pakai doa lah, minta lah lulus peperiksaan, janganlah kantoi kali ni kan. Kawan ni seorang je berdoa, lepas main berdoa, kita kat belakang duk dengar dia berdoa tu. Ya Allah Tuanku, bagilah peperiksaan aku lulus lah apa. Please ya Allah, please. Duk nampak 5 kali. Kita kat belakang ketawa, kau berdoa, kau bersembang dengan sama-sama kau ni. Cara dia bersembang tu kan. Jadi dia feeling tu lain tau. Dia punya feeling, segi roh bahasa tu dia tak sama. Sebab itu bila kita bercakap sama kita, sopannya saya, awak, ana, enta. This sentimen kita orang Melayu kan. Tapi kalau sentimen bila kita berdoa, dia tak guna ya Allah Tuhan saya, tak. Dia akan guna ya Allah ya Tuhanku. Walhal aku ni kalau cakap sama-sama kita ni tak berapa beradab.
Kan kita bercakap orang tua, kau aku, oi, lain macam amat ni, kan? Dia kita rasa lain tau. Tapi sentimen tu orang Melayu dia akan faham. Orang Melayu akan faham. Kalau orang mendalami bahasa Melayu dan dia menghayati bahasa itu, dia akan faham sentimen penggunaan kalimah aku dan juga saya tadi. Supaya juga kalimah Arab, kalimah antum. Antum kalau tengok nisbah pada satu sudut, antum merujuk pada orang ramai. Tapi ada satu sentimen, antum ni merujuk pada orang yang mulia. Bila kita bercakap antum dengan seorang tuan guru, bukan makna orang tu ramai tak, seorang, tapi orang tu mulia. Supaya juga kalimah nahnu. Ana, saya, nahnu, kami. Allah Ta'ala guna inna nahnu nuhyi, sesungguhnya kami. Dia guna kalimah kami, bukan merujuk Tuhan tu banyak, dia bukan merujuk Tuhan tu ramai. Sebenarnya Tuhan tu besar, tapi guna kalimah nahnu ni, dia menunjukkan yang dia tu memang berkuasa. Itu maksud ayat Dia panggil sentimen. Ni kalau kadang ada orang nak bercakap lagu tu cakap, ni nak cakap kamu kena faham sentimen bahasa Arab dulu, sebelum nak pergi ragukan orang tentang kalimah nahnu apabila digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ni bagi jawapan siap dah tu. Lepas ni kalau ada orang bagi sanksi, senang nak jawab senang nak jawab kan. Okey, satu. Yang dua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala kata nahnu nuhyi al-mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang mati. Al-mauta ni, menghidupkan mati ni, menghidupkan mati ni bukan semestinya jasad yang mati. Bila sebut mauta dalam ayat ni, yang pertama dia menghidupkan jasad, satu lagi dia menghidupkan hati. Jadi dua maksud lah dalam ayat ni kan. Menghidupkan jasad, maksudnya kalau sebut jasad yang hidup, mati, yang mati kepada hidup ni, maksudnya itulah bila kita mati nanti dibangkitkan, jasad kita bangkit. Dan bila kena azab, jasad kita akan rasa ni, kulit kita akan rasa. Kalau kita diberikan nikmat, kulit kita ni akan rasa nikmat. Kita jangan dah faham akhirat nanti yang kena azab ni roh kita je, tak, jasad pun dikenakan azab juga. Kalau kita diberi nikmat, apakah roh kita dapat nikmat? Tak, jasad kita pun akan diberi nikmat. Tapi bukan sekadar jasad, roh dalam pun tetap diberikan, dapat merasai nikmat. Lu kena faham juga tu. Sebab ada satu aliran pemikiran lah dalam dunia Islam ni, dia panggil pemahaman Mu'tazilah. Dia ada satu aliran pemikiran dalam sejarah umat Islam, namanya Mu'tazilah. Dia tajuk Mu'tazilah ni pun rumit juga orang bincang Malaysia. Yalah, orang Malaysia ni kerana suka bergaduh benda tak ada faedah. Betul kan? Betul. Ana sebut banyak tempat. Ana pergi kuliah kat satu tempat kat Shah Alam juga. Alik-alik section belah-belas, tak sebut lah berapa belah tu. Kan? Ana pergi kuliah satu masjid. Habis kuliah tu, masa kuliah tu, habis kuliah tu ada seorang hamba Allah ni hantar satu SMS pada ana. Dia pergi tanya soalan. Dia kata kalau lah ada orang tanya kita, Ustaz, Allah Ta'ala kat mana? Nak jawab macam mana? Allah, susah nak jawab. Mana kata penat nak jawab. Anak ni bimbang soalan sebegini sebab ramai orang bergaduh di kalangan orang Islam sebab tajuk ni lah, Tuhan duk kat mana. Orang Islam suka bergaduh tajuk benda tak ada faedah ni kan. Tapi sebab orang tu tanya, nak kena jawab, nak bagi jawapan. Nak kata dalam sejarah orang Islam Sunni sahaja, dia ada dua aliran pemikiran dalam isu Tuhan ni. Bila ditanya duduk kat mana, macam mana nak jawab. Ada satu dia panggil orang belajar sifat 20. Orang belajar sifat 20. Orang belajar sifat 20 ni, guru-guru asal nama Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tu guru-guru asal dia. Dan start guru situlah. Ada pula satu lagi orang tak mengaji sifat 20. Bahkan dia kata tak payah belajar sifat 20 kalau nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan itu dikenali sebagai golongan Salafi, dia panggil Salafi. Guru-guru asal Salafi ni namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali itulah. Anak murid dia ramai. Antara anak murid yang popular namanya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Anak murid yang popular lain namanya Imam Ibn Taymiyah. Ni semua nama ulama' lah. Tak payah ingat, tak apa. Bukan wajib pun ingat nama ulama' ni. Jadi dari ada dua aliran. Satu dia panggil Asy'ariyah yang belajar sifat 20, atau istilah lain panggil Khalaf. Satu lagi dia panggil Salafi. Orang yang belajar sifat 20 ni, yang kata Khalaf ni, yang kata Asy'ariyah ni, yang guru nama Abul Hasan Al-Ash'ari ni, dalam sifat 20 tu ada satu tajuk. Tajuk dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan ni tak akan serupa dengan benda-benda yang baru. Tu dia punya makna kan. Jadi bilalah mukhalafatu ta'ala hawadis, Tuhan tak serupa dengan makhluk, makanya Tuhan ni tak ada tempat. Kalau kau kata ada tempat, maka serupa makhluk lah dia. Kan? Jadi macam mana? Al-wujud, dia buat keluar istilah al-wujud bi ghairil makan. Ada tapi tak ada tempat. Geng mana ni? Dia panggil geng-geng belajar sifat 20. Istilah lain dia panggil Khalaf, istilah lain dia panggil golongan Asy'ariyah. Istilah dia lah. Ada pula satu lagi dia panggil Salafi.
Salafi ni yang Imam Ahmad bin Hanbal sebab anak murid dia ramai, Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata Tuhan ni atas arash. Atas arash pula boleh ke dia. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tuhan tu dah atas arash tu. Jadi kata Tuhan atas lah. Mari pula 2-3 hadis datang seorang badui jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya aina Allah? Allah Ta'ala kat mana? Badui tunjuk macam tu. Okeylah tu. Dia tunjuk ke atas. Kan? Jadi kata Tuhan duduk kat atas. Yang geng ni yang sibuk dulu kata tak betul ni, kata Tuhan duduk kat atas. Sebab kalau Tuhan duduk kat atas ni dia makhluk macam kita lah. Kata geng ni pula tak semestinya. Sebab macam kita dengar, Tuhan pun dengar. Tapi cara Tuhan dengar, kita dengar takkan sama kot. Tuhan dengar, kita pun dengar. Tapi kita dengar perlu pada gendang lah, perlu pada telinga. Tuhan bukan macam tu. Kalau perlu pada gendang, makhluk lah tu, bukan Tuhan. Hujah dia lah. Serupa juga duduk kat atas. Adalah cara dia macam mana, wallahualam lah. Dia boboh. Jadi dua aliran pemikiran dalam tradisi orang Sunni baru. Syiah tak cerita lah. Syiah lagi pening kalau bahas kat sini kan. Jadi habis kuliah siap, semayang isyak, lepas semayang isyak, ba'diyah, lepas ba'diyah datang seorang anak muda pakai jubah, pakai kopiah, janggut 2-3 orang, mari duduk tepi anak, pergi cuit. Ustaz, kenapa Ustaz jawab soalan tu? Salah kan nak jawab? Anda dah terkejut. Salah kan nak jawab? Dia kata, la ilallah Ustaz, dah 2 minggu tiap-tiap hari ustaz satu mari orang tanya soalan tu, ustaz tu jawab. Mari 2 serupa jawab. Jadi ustaz pun jawab. Jadi macam mana anda kata kalau semua jawab faham betul-betul? Bukan masalah faham ustaz, makin gaduh lagi dia. Makin gaduh. Anda kata apa cerita semua ni? Dia kata sebenarnya ada seorang ustaz ni lah, dia jadi imam satu masjid, dia baru dilantik. Dia ni katanya belajar lelik Saudi tu, katanya lah. Jadi dia ni jadi imam, baca Quran bagus, Masya Allah, sedap baca Quran. Tapi ada seorang ustaz ni mari kuliah, lepas kuliah ada seorang Cina mu'alab masuk Islam. Cina masuk Islam jadi mu'alab lah. Ni ustaz yang mengajar tu, dia pergi ajar syahadah, lepas ajar syahadah dia pergi sebut Tuhan ni asa duduk tak ada tempat, bomba duk syarah lah kawan tu. Asyairah lah sifat 20 ni. Habis tu dia cerita, masa dia cerita tu ada ustaz Pak Imam tu duduk kat tiang, duduk dengar kawan tu cerita. Dia tak cakap apa pun. Dia diam. Bila tak kata apa, habis kawan tu ustaz ni balik, dia yang ustaz tadi ni, ustaz Pak Imam ni dipanggil. Dia bagi tahu, ustaz tadi tu tak betul tu. Betul yang ni pula. Allah, mu'alab masuk Islam ni 3-4 minit, lagilah pening. Kan dia masuk 3-4 minit, kita pergi syarah benda pelik-pelik, dia termenung tahu apa benda ustaz ni syarah kan. Dia berdebat ceritalah, ustaz tu tak betul lah, bomba betul ni, Tuhan tu tak atas arash ni. Ustaz ni. Jadi bila ustaz tu kata macam tu, ada 3-4 orang kawan ustaz yang mula-mula tadi dengar. Bila dengar tu, dia rasa tak sedap hati. Dia pun telefon ustaz tadi. Dia kata, ustaz, cerita ni gini. Pak Imam tu cerita. Tak boleh tu, Pak Imam tu Wahabi tu. Wahabi pula. Pak Imam tu Wahabi. Wahabi kawan tu. Dia pun minta satu jadual kuliah, dia nak kuliah. Okey, tak apalah, masjid tu pun sejak pagi lah ustaz. Dia kuliah sampai pukul 8.30, dia berhenti. Dia kata ni Hana nak cerita pasal Wahabi ni. 8.30 berhenti 9.30. Dia pergi taruh Pak Imam tu berasa-rasa. Saya ingat Pak Imam tu kena bomba dia taruh Pak Imam tu. Last sekali buat keluar satu fatwa, siapa yang semayang dengan Pak Imam itu, semayang jemaah dia tak sah. Berat buat keluar fatwa tu. Bergaduh jemaah masjid. Dia bergaduh tu sampai satu ketika bila Pak Imam jadi imam, ada 15-16 orang keluar daripada masjid semayang kat rumah. Jadi pecah belah. Jawatan kuasa masjid ni jadi masa muka sama-sama mereka. Tajuk dia ni lah. Tajuk ni. Tak apalah, kita taruh yang Pak Imam ni pula. Dia rasa dia betul. Dia rasa ustaz tadi tak betul. Dia nak pertahan diri dia ni. Macam mana cara dia pertahan diri? Marilah semayang Jumaat. Jadi sebelum semayang Jumaat ni dia ada pengumuman tu kan. Jadi Pak Imam ni bangkit. Orang dia ingat nak bagi pengumuman tak? Dia kata tak, sebenarnya saya betul. Yang ustaz tu tak betul. Wah, ke situ pula. Dia kata caranya nak tahu anda betul tak betul, kena buka dalam YouTube, type satu ceramah Tok Guna Aziz pasal sifat 20. Dia pergi sandar ke Tok Guna Aziz. Tok Guna Aziz ni sebut gini lah. Adalah Tok Guna Aziz, memang ada sungguh. Tok Guna Aziz cakap pasal sifat 20 tu lah. Dia bahas bomba kotor. Jadi saya ni sealiran dengan Tok Guna Aziz. Adalah jemaah ni dengar. Tinggi telefon pula ustaz ni. Ustaz tadi. Lalu dia ustaz dia kata, ustaz tu orang Kelantan ustaz ni. Sifat 20 ni. Yang ustaz kawan ni bukan orang Kelantan. Jadi dia kata apa? Tok Guna Aziz tu cakap Kelantan, dia bukan faham Kelantan pun sebab dia bukan orang Kelantan. Habis dah tu. Balik nak berhujah dah tu. Kan? Bergaduh. Jadi jemaah bergaduh. Jadi 2 minggu dah bergaduh. Anda pergi tu, anda dengar, ya Allah, awaklah jadi macam ni. Anda jadi jam tau. Sudah senang sebenarnya.
Kalau kita dok kata dalam fiqh ada khilafiah, kita kena ingat dalam akidah pun ada khilafiah. Ayah Nabi SAW, ada cerita sebelum ni, orang ulama khilaf apakah ayah Nabi SAW syurga ke tidak kan. Syurganya ayah Nabi ni perkara akidah, dia perkara akidah. Tapi ada dua aliran. Kalau orang pergi tanya pokok ulama Saudi, dia akan kata ayah Nabi SAW ni neraka. Sebab Nabi kata fa inna abi wa baka finnar, ayah aku bapak kau neraka, hadis Nabi. Tapi kalau kita tanya Qaradawi, pergi tanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Azhar lah, kita pergi tanya seorang lagi ulama yang di Nusantara ni lah, Buya Hamka. Buya Hamka tu kan, Buya Hamka disebut, dia kata orang yang bapa ayah Nabi SAW ni sebenarnya syurga. Sebab Allah Ta'ala kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, kami tak akan azab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Jadi ayah Nabi tu mana ada rasul, jadi syurga lah. Tengok dua pendapat, sama-sama sunni baru, tapi boleh hormat, tak ada apa pun, tak ada masalah apa pun. Kau nak percaya yang tu pun tak apa, aku nak percaya yang ni pun aku punya pasal, perlu dia apa, nampak? Tak ada masalah apa, boleh hormat, okey je, okey, tak ada masalah. Orang duk khilaf tentang nama Khidir alaihi salam, Nabi ke tidak, khilaf. Ada orang kata Khidir itu Nabi, ada orang kata Khidir bukan Nabi, sekadar orang soleh aje. Khilaf di kalangan ulama sunni baru. Khidir, siapa cerita apa lagi? Masa Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, Nabi tengok Allah, tengok dengan mata kepala ke tengok mata hati? Khilaf di kalangan ulama-ulama sunni. Ada kata tengok mata kepala, ada kata tengok dengan mata hati. Berlaku khilaf. Jadi bila khilaf, hormat je lah, apa gaduh. Jadi serupalah tajuk Tuhan duduk kat mana ni kan. Dia khilaf, gaduh apa. Tapi tak nak bergaduh. Bergaduh tajuk ni, tajuk Tuhan duduk kat mana ni, bomba bergaduh, masa muka habis. Kalau bergaduh minyak turun tu sedap juga. Betul tak? Bergaduh GST tak jadi nak naik, oh lagi seronok, alhamdulillah. Dia tak je nak bergaduh, dia tak ada faedah. Asal cerita je lah, sebenarnya dia cerita daripada Mu'tazilah, asal cerita dia. Ada seorang tok guru dah zaman dulu lah, namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni tok guru besar, dia mengajar kat Baghdad tu, hebatlah, alim lah tok guru, dia tabi'in Jadi dia mengajar itu tajuk pasal budak kecil, mak ayah kafir, kalau mati budak ni syurga ke tidak. Budak kecil, mak bapak dia Hindu lah contohlah kan, anak tu mati kecil ni, budak ni syurga ke tidak, dia kata syurga. Dan kita ahli sunnah memang macam tu, sebab kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak Adam tu dilahirkan dalam keadaan suci bersih, fitrah kan. Jadi syurga. Ada seorang anak murid tak puas hati, namanya Wasil bin Atta. Dia kata tak puas hati, tak betul tok guru aku ni. Berdebat kata guru, bomba dok berdebat. Dia kata pada dia, budak ni neraka bukan syurga. Sebab mak bapak dia kafir. Dia main bawah tu kan. Mak bapak dia kafir, jadi masuk neraka lah. Berdebat, bomba berdebat. Last sekali yang dengan tu guru, bila berdebat last sekali budak tak boleh nak jawab, dia buat keluar satu teori baru. Manzilatun bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Budak ni syurga tak masuk, neraka pun tak masuk. Lepas tu duduk mana? Dia kata satu tempat di antara dua tempat. Istilah orang Malaysia atas pagar. Orang politik suka nak guna atas pagar ni, atas pagar tu istilah Mu'tazilah tau. Ingat tu, kalau orang politik kata atas pagar, Mu'tazilah mu ni cakap orang politik tu kan. Dunia tu tak ada sebenarnya, tapi Mu'tazilah buat keluar istilah tu. Jadi atas pagar. Jadi tok guru kata mengarut mu ni, keluarlah majlis aku, dia pergi duduk kat satu tim. Bukan dia seorang, ada grup dia pula. Disebabkan dia menyendiri daripada golongan ramai, istilah Arab dipanggil sebagai Mu'tazil. Mu'tazil maknanya menyendiri daripada golongan yang ramai. Dia buat pahaman dia, namanya pahaman Mu'tazilah. Pahaman tu berkembang sampai jadi pemerintah. Ada ulama sunni yang pergi lawan pemerintah yang Mu'tazilah itu, namanya Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Dan dia ada anak murid ramai-ramai. Anak murid yang pergi lawan tu nama Hanabilah, istilah dia lah, Hanabilah. Berdebat, tapi jenis berdebat pakai Quran terus, yang kawan tu pakai akal. Kalah lah berdebat Syekh. Kita berdebat pakai Quran hadis, yang kawan tu pakai logik. Wah, kena jual banyak lah kan. Dia adalah kaedah nak berjawab tu, macam cerita tadi lah dengan anti hadis tadi. Kalau kita pakai tak boleh, Quran kata, hadis kata, dia tak pakai hadis, kita kena pakai logik. Spin tu kena guna lah. Pusing-pusing tu kena guna biar ada pening macam tu. Jadi bila kalah berdebat, tradisi tu kalau berdebat dengan Mu'tazilah, last sekali ada seorang ulama namanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia ni Mu'tazilah, ayah tiri dia merangkap tok guru nama Abu Ali Al-Jubai.
Jadi dia ni alim lah lambak Mu'tazilah ni. Tapi satu malam dia tidur di mimpi, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mu kena baiki akidah kamu. Ni dalam mimpi, dalam cerita dah lah. Jadi dia pun sedar mimpi, dia pun bertaubat, dia belajar tradisi Imam Ahmad bin Hanbal dan dia pergi berdebat dengan Mu'tazilah. Pun kalah. Jadi tak boleh, dia kata tak boleh ni disebabkan dia ni Mu'tazilah dulu. Dia ambil style Mu'tazilah, berdebat dengan Mu'tazilah, tapi cara keputusan natijah dia Ahlussunnah lah. Caranya dia pun buatlah kaedah namanya sifat 13, yang kemudian ulama kemudian datang nama Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, tambah lagi 7 jadi sifat 20. Tu cerita sifat 20 tu. Dia asalnya digunakan kaedah otak logik untuk nak lawan Mu'tazilah asalnya lah. Disebabkan dia datang kemudian dia dikenali sebagai khalaf, sebab khalaf ni golongan kemudian makna Melayunya. Golongan Hanabilah yang awal ni dia panggil Salafi sebab dia golongan yang terawal. Itulah asal cerita Salafi dengan Khalaf. Dua-dua ni sepakat lawan Mu'tazilah asalnya lah. Dekat Malaysia, Salafi dengan Khalaf ni pula bergaduh. Tu tak tahan tu. Bergaduh apa? Padahal tujuan satu lawan Mu'tazilah. Mu'tazilah tu sedap duduk, tak ada masalah apa-apa. Bawa baliklah panda 25 juta pun. Tak ada apa pun, tak bergaduh tu. Bergaduh ni dua ni. Bergaduh. Tak cerdik tau. Bergaduh tak cerdik. Jadi bergaduh. Tak apa lagi, dia buat keluar satu istilah yang agak negatif. Wahabi. Anda nak pesan, ni Wahabi ni bukan mazhab sebenarnya. Wahabi ni bukan mazhab. Wahabi ni dia bukan aliran pemikiran. Wahabi ni satu gerakan dakwah yang lahir di Saudi. Tu je. Cuma gerakan ni keras. Sebab padang Arab Saudi lah keras. Kan? Dan Muhammad bin Abdul Wahab tu yang kata pengasas Wahabi tu kan. Sebenarnya dia tak pernah dakwa dia tu Wahabi. Dia tak pernah dakwa dia Wahabi. Orang yang begitu tuduh dia Wahabi. Asal cerita ni sejarah dia kan. Jadi Muhammad Abdul Wahab ni dia sendiri mendakwa yang dia tu bermazhab Hanbali. Dan dia kata akidah dia, tradisi akidah dia merujuk pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak merujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia punya dakwaan lah. Makanya dia bawa style dia pergi serap dekat Saudi. Yang Arab Saudi ni agak keras. Keras tu style dia lah. Tiba-tiba ada orang Malaysia buat balik perangai sama kat Malaysia. Terkejutlah orang Malaysia. Betul tak? Sebab orang Malaysia dia bukannya suka je ni keras-keras ni. Orang Malaysia ni dia bersilat pun kita pun nak ketawa tau. Bertumbuk kau nak menari ni. Boleh tanya balik, betul tak? Orang Malaysia kan orang Melayu lah, orang Melayu. Bila dia dah bersilat tu, dia bergaduh dengan orang. Kita tengok Tomoy Syam, taruh bomban taruh. Masa kasap. Memang habis bertumbuk tu, walaupun kita menang pun boleh sakan juga. Lembab balik kita tu kan. Melayu ni kalau dia bergaduh, dia tak macam main Tomoy. Dia bersilat, kita tengok terpenak bila lah nak pukul. Dia bersilat, dia menari lama sangat. Kita tengok orang-orang Arab pedang Nabi SAW straight. Pedang Omar Khattab, ya Allah, pedang dia straight. Pedang Ali straight tapi hujung tu cabang dua. Tapi pedang dia straight lah. Tapi pedang orang Melayu macam mana agak-agak? Dia bengkak-bengkuk. Itu pedang orang Melayu. Orang Melayu kan macam tu, orang Melayu. Anda tengok cerita Jebak Derhaka 3-4 hari lepas baru tengok YouTube. Layan Jebak Derhaka. Cerita ni lah pasal Nordin Ahmad ni lah. Dia hang tuah Jebak ni dia ada dua versi. Satu versi Piramli, satu lagi Nordin Ahmad. Sedap sekali Nordin Ahmad punya versi. Sebab dalam tu dia banyak pantun. Dia suka pantun tu. Dia nak bergaduh ni, dia bercakap dengan ni kawan-kawan nak tetak lah ni. Dia bergurau kawan tu keluar pedang. Tak bergaduh-gaduh lagi. Dia kata ayat dia sedap. Dia kata perahu sudah berlabuh, tetapi tunggu masa untuk berdayung je. Ayat dia padahal dia nak berkerih. Dia nak bergaduh tu. Tapi ayat dia perahu dah sampai ke sungai, tapi tak tunggu nak berdayung je lagi. Maksudnya bertumbuk lah ni. Tu je lah. Ayat orang Melayu kan begitu. Orang Melayu. Bila orang Melayu jenis macam tu bercakap, tiba-tiba mari style Pak Arab ni kerah. Tak boleh, haram, bid'ah. Melompat orang Melayu Syekh. Kau apa hal? Yang tu isu nak bergaduh-gaduh ni lah masalahnya, padahal tak ada apa pun. Anak mana-mana pun nak campaign senang, jangan nak bergaduh tu je. Kan? Kita boleh saling hormat, menghormati antara satu dengan yang lain, toleransi je lah. Gitu insya-Allah. Tak apalah. Yang penting jangan bergaduh lah. Tu pesanan Nana. Mana-mana pada besar, jangan bergaduh. Kita jemaah masjid surau, jawatan kuasa masjid surau, di mana-mana pun jangan bermasa muka tajuk yang tak menguntungkan umat. Jangan tajuk ni memang tak untung umat lah, cakap terang, memang tak untung umat. Kalau lah kita bergaduh-gaduh minyak boleh dapat murah, nak rasa baik kita gaduh. Contohlah habis-habis kuliah ni pergi kat stesen minyak, kata tak digaduh kan, tak apa, minyak free.
Lagu tu baik kita gaduh. Kan? Tak ada mahal situ juga. rugi kepada umat. InsyaAllah tak apa. Cerita tu masuk sini balik. Jadi cerita ada satu aliran namanya Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ni antara benda yang diorang letak satu kepercayaan, masa Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj ni, Nabi tak pergi dengan jasad tau, pergi dengan roh je. Roh je Nabi SAW pergi macam orang mimpi. Mimpi pergi. Lepas tu dia kata lepas tu sekejap. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah kata tak, sebenarnya bukan roh dan jasad sekali pergi. Mungkinlah zaman tu dia kata tak logik zaman tu, tapi kalau kita fikir zaman sekarang logik Syekh. Sekarang ngejet lah apa semua ada tu kan. Benda tu adalah logik. Tapi Mu'tazilah zaman kita tak logik. Makanya kalau berlaku sungguh pergi Isra Mi'raj, dia bukan pergi dengan jasad, pergi dengan roh sahaja. Itu Mu'tazilah. Ada pula satu lagi perbincangan dia, masa orang masuk neraka tu, yang kena azab ni jasad ke roh? Dia pergi bincang kata yang kena azab ni roh, jasad tak kena pun. Dia ada. Kita Ahlussunnah kata tak betul. Ahlussunnah wal Jamaah kata yang tepatnya roh dan jasad akan kena azab. Kalau dapat nikmat, roh dan jasad akan dapat nikmat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni perdebatan tau di kalangan tradisi-tradisi orang Islam. Yang namanya Mu'tazilah, ada namanya Asy'ariyah, ada namanya Maturidiyah, macam-macam nama lah. Kalau pergi mengajar kat sini pakai pening kepala, ni cerita apa pula ni, dengan macam-macam aliran kan. Tapi kita kena terima hakikat, itulah yang berlaku start zaman dulu sampai zaman sekarang. Gitu tak apa. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, bila Allah Ta'ala sebut nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati, di sini ni menghidupkan mati ni bukan merujuk pada menghidupkan jasad sahaja tau, tapi Allah Ta'ala menghidupkan hati manusia. Hati manusia. Menghidupkan jasad ni, daripada kita macam ni, kita mati, lepas tu kita hidup balik, jasad kita bangkit. Ada satu lagi hati kita. Hati ni dalam keadaan macam ni pun ada isu menghidupkan hati yang mati. Hidup yang mati ni adalah hidayah tu lah. Hidayah ni maksudnya kehidupan yang wujud di dalam hati. Siapa yang bagi hidayah? Yang bagi hidayah ni bukan kita. Yang bagi hidayah ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang Allah Taala bagi hidayah pada hati manusia? Ni ayat ni. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Ni ayat kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala begitu. Akhirat nanti pun ada juga style hidayah dia. Di dunia ni ada hidayah cara dunia, akhirat pun ada hidayah cara akhirat. Kena faham juga tu. Hidayah kita di dunia ni caranya ada. Makna hidayah ni apa? Nombor satu kena faham hidayah tu apa. Hidayah ni makna Melayunya pembimbing. Itu makna hidayah. Hidayah ni makna pembimbing. Kita berjalan-jalan, ada orang pegang tangan kita, pegang bimbing tangan kita, yang tu panggil hidayah. Al-hidayah tu segi bahasa Arab je lah. Jadi kita duduk atas muka bumi ni, ada hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Yang pertamanya wahyu, tu pembimbing kita. Yang keduanya akal. Akal ni kita boleh tahu buruk dan baik kadang-kala, betul tak? Tanpa diberitahu oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Quran datang, dia pergi menjelaskan bahawasanya benda ni halal ke haram ke tidak, halal dia wajib ke sunat ke makruh. Ini perbincangan tentang akal. Akal tu sendiri tu kadang-kala boleh mengenal baik dan buruk. Dan kadang-kala akal itu sendiri boleh kenal Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa turunnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itu kalau kita baca sebelum kedatangan Nabi SAW, orang sebelum tu dia ada satu geng tau, namanya golongan agama Hanif dia panggil. Agama Hanif ni diorang mengakui Allah Ta'ala ada. Dia mengakui bahawasanya Nabi ni akan datang. Tapi padahal sebelum tu, pada zaman tu tak ada Nabi pun. Maksudnya secara akalnya mereka memahami Tuhan tu ada. Bahkan mereka pada ketika itu pun selalu sebut Allah masa tu. Sebab tu ayah Nabi SAW nama Abdullah. Nama Abdullah nama tu kan. Padahal mana ada Nabi zaman tu. Tapi nak bagi tahu kadang-kadang dengan berfaktorkan akal, mereka boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Quran pun ajar banyak macam mana kita nak kenal Tuhan dengan cara melihat alam. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, tengok alam, tengok langit, tengok bumi, tengok bulan timbul. Oi, Tuhan ikut. Tiba-tiba tenggelam, takkan Tuhan tenggelam, bukan Tuhan yang mengarut. Nampak? Berlaku maknanya dengan melihat alam kita boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Abu Hanifah dia pernah sebut tidak ada keuzuran orang yang ada akal untuk mengatakan bahawasanya Tuhan itu tak ada, tak boleh. Orang ada akal kok mana pun dia mesti mengakui Allah Ta'ala tu memang ada, kok mana pun. Jadi kalau kamu dalam sebelum tu kamu mengatakan Tuhan tu tak ada sebelum kedatangan Nabi, kamu tetap diberikan azab.
Ni kupasan dia. Adalah kupasan panjang lah di kalangan ulama-ulama Islam lah dalam tajuk sebegitu. Akhirat pun dia ada hidayah cara dia. Pembimbing tangan kita tu masuk ke syurga Allah, satu lagi masuk ke dalam neraka Allah. Kita ni nak dapat bimbingan Allah biar masuk ke syurga, tak nak bimbing pergi ke neraka. Wal'iyadzubillah lah. Yang kita nak ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pastinya Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang mati. Itu yang pasti. Ada orang tak percaya, boleh ke Allah Ta'ala menghidupkan orang mati? Sebab apa kamu menafikan? Sebab saya tak faham. Kira dia tak faham, maka tak ada, berat lah. Kan? Dalam hidup dunia ni pun ada benda yang kadang-kala kita tak faham, tapi benda tu berlaku. Antaranya hidayah. Hidayah ni benda yang Allah Ta'ala bagi, kadang-kadang kita tak faham. Kenapa aku boleh dapat hidayah? Kita tanya soalan tu, kita pun tak faham. Dan dia bagi hidayah tu pada time-time tertentu. Mana cerita tak kat sini? Ramai kawan-kawan anak kadang yang cerita dia bertaubat. Kita dengar cerita dia, kita termenung. Anak sana cerita dah kat sini. Kawan seorang duduk kat Seri Damansara. Kawan seorang, dia kata penyamun tarbus dia ni. Penyamun memang tak semayam, tak ada lah ibadat puasa-puasa ni. Dia kata memang tak puasa lah. Punya bangga tak puasa ni, sampai orang nak puasa ramai-ramai tu dia boleh pergi makan pun ramai. Punya je bangga ni tak puasa tu. Islam ni nama Islam je lah, amalan Islam ni tak ada. Dia kita hamba Allah ni. Tapi dia kawan dengan seorang kawan ni kerja je, jumpa dia bagi CD. Ambil lah CD ceramah. Dia pun ambil. Dia tak pernah tolak, dia ambil simpan. Tak pernah dengar ceramah-ceramah. Satu hari naik kereta balik kerja, jalan jam, duduk dalam kereta, boring, lambat ni nak lepas jam. Tak tahu macam mana, tengok CD semua CD nyanyi. Yang semua CD menyanyi tu dengar habis dah. Dia teringat CD kawan dia bagi, CD ceramah. Dia pun ambil CD, dia bubuh merap. Bila dia bubuh, dia dengar ceramah. Dia kata, aku tak tahu kenapa hari tu sayu sangat lah hati aku. Tak tahu hati tu sayu sangat. Menangis-nangis dia kata. Balik-balik bertaubat. Mengaji. Jadi orang baik. Alhamdulillah. Kalau jumpa dia sekarang ni dengan style pemakaian dengan jubah serban, kita kata dia ustaz pun boleh. Nak cerita orang berubah. Hidayah ni benda yang boleh capai, yang kita tahu ada, tapi kadang-kadang kita tak faham kenapa orang tu boleh dapat hidayah. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercinta. Ada orang cerita pasal bercinta. Bercinta apa benda yang kita tak faham. Duk berjumpa hari-hari tak pernah jatuh cinta. Datang seorang ni berselisih lagu mana tak tahu. Nampak sikit, berlanggar sikit lah, teratuk dahi, gerom. Teratuk dahi tu, dia tengok Minah tu, Minah tengok muka dia, bunyi pula background lagu. Bazigar, contoh lah kan. Jatuh cinta dia ni. Jatuh cinta. Kita faham kenapa boleh jatuh cinta. Jatuh cinta ni satu benda yang ada, tapi kita tak boleh faham dengan akal. Tapi yang betul-betul benda ni datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serupa juga hidup lepas pada mati. Kita fikir balik orang mengaji doktor semua mengakui masa budak dalam perut mak dia hidup. Tapi hidup cara dalam perut lah. Tapi bila dia keluar, boleh tak budak yang dah keluar tu nak masuk balik? Tak boleh. Tak boleh. Tapi ada hidup cara dalam perut, ada cara hidup di luar perut. Yang kita nak cerita pula ni, kita duduk alam real ni, kita nak masuk lubang kubur tu, nak hidup pula lubang kubur. Adalah hidup cara dia. Nampak? Kenapa boleh mengakui adanya hidup semasa dalam perut itu dulu, tapi lepas daripada mati lubang kubur kamu tak nak percaya pula ada hidup. Jadi pelik lah. Kalau boleh percaya yang ni, maka yang tu pun kamu kena percaya jugalah. Jadi benda tu memang boleh berlaku. Masalah kamu tak faham, masalah berbodoh lagi. Tu ya. Lama-lama insya-Allah Allah Taala bagi kepahaman. Betul Syekh. Banyak dulu orang tak faham, sekarang orang dah faham dah. Anak suka buat misal selalu. Kalau lah hang tuah dulu tengok orang hari ni pakai handphone, sampai sudah hang tuah kata orang hari ni gila. Betul. Zaman dulu mana ada handphone. Kita boleh bercakap dengan satu tempat yang lain yang agak jauh. Kita kat Malaysia nak bercakap dengan orang kat Mesir. Boleh bumbang-bumbang. Hari ni boleh agak-agak lah kalau kita cerita benda ni dekat hang tuah, termenung hang tuah. Contoh lah kan. Kita ni sekarang ni, kalau ni macam orang Jepun lah, dia buat khayal-khayal dia buat kartun Doraemon. Orang Jepun lah, dia khayal buat kartunnya Doraemon. Adalah satu pintu cahaya masa. Anda tahu sebab anda suka tengok Doraemon kan. Dia boleh pergi ke alam lain, dia pergi ke alam sebelum ni. Dalam contoh lah kalau kita boleh pergi tu alam hang tuah tadi. Kita pergi cakap kat tuah, kau tahu tak? Kita boleh bercakap sini dengan Mesir tau. Menggunakan satu alat dia. Macam ni je. Termenung hang tuah, gila dia kata. Kau bercakap macam mana? Zaman tu memang dia tak percaya. Sebab apa? Dia tak faham. Tapi hari ni orang cerita, orang kena percaya. Memang ada sungguh. Sebab kita memang boleh bercakap dengan kawan kita walaupun tak ada tengah-tengah tu, walaupun jauh antara kita dengan tempat
tempat lain. Serupa juga hidup lepas pada mati. Kita rasa tak faham lah. Bukan tak faham, belum faham. Lama-lama faham lah tu. Kan? Dan kita kena terima hakikat perubahan tu memang berlaku apabila Allah Ta'ala dah membuka segala rahsia-rahsia alam. Berfaktorkan teknologi yang dibuat oleh manusia sendiri, yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah lah. Sebab tu bila orang kata tak ada kehidupan pada mati, muni ni masalah ni, muni ada masalah. Masalah kamu ni, kamu merasakan bahawasanya kamu takkan faham. Sebenarnya kamu belum je faham. Lama-lama lagi insya-Allah kamu akan faham. Itu satu hakikat lah. Kita kena terima begitu. Tak apalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata nahnu nuhyil mauta. Kamu menghidupkan orang yang dah mati. Bukan sekadar hidupkan orang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang telah kamu lakukan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang kesan-kesan yang mereka lakukan. Dia ada apa yang mereka lakukan dan kesan-kesan yang mereka lakukan. Ulama-ulama tafsir dia pergi bahas apa maksud ma qaddamu wa atharahum. Berbagai-bagai tafsiran ulama hadis, ulama-ulama tafsir. Ada satu tafsiran maksud qaddamu wa atharahum, mereka lakukan dan juga kesan-kesan itu merujuk kepada niat dan amalan. Bila kita berniat, maka itu sudah dikira sebagai pahala kalau sekiranya niat itu adalah benda baik. Wa atharahum, dan perbuatan adalah kesan daripada apa yang kita niatkan. Satu tafsiran. Ada pula ulama lain tafsir yang dikatakan maqaddamu wa atharahum ini adalah kita melakukan amalan di dunia, dan amalan di dunia di tempat yang kita buat itu, kesan itu merupakan satu kesan yang akan diambil oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Cerita dia, ada satu kes berlaku pada zaman Nabi SAW. Orang Arab daripada Bani Salamah. Dia ni Arab ni, rumah dia orang ni jauh daripada masjid. Bila jauh daripada masjid, tiba-tiba dekat tepi masjid Nabi tu ada satu kawasan kosong, tanah kosong. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, kami nak buat rumah kat tepi masjid ni. Sebab tanah kosong, biar kami buat rumah kat sini. Sebab apa? Sebab rumah kami jauh, nak datang masjid susah. Kalau dekat, senang sikit. Dia kata dekat. Nabi SAW ni bagi tahu pada mereka, diyarukum tuqtabu atharukum. Diyarukum taktubu atharukum. Nabi Muhammad ulang 3 kali. Rumah-rumah kamu tu merupakan kesan pada tapak, akan ditulis tapak-tapak kaki kamu. Disebut oleh Nabi SAW. Maksudnya, kalau kamu berjalan jauh tu, yang tapak-tapak tu, semua tu akan jadi saksi di akhirat nanti. Jadi mu tak payah pindah duduk jauh lah. Kalau jauh, lagi banyak tapak kaki nak sampai ke masjid tu. Jadi tiap tapak kaki tu akan jadi saksi di akhirat nanti. Tu kata Nabi SAW. Bagi tahu macam tu pada Bani Salamah. Bila dengar tu, cancel lah, tak jadi nak rumah tepi masjid, duduk jauh lagi baik. Cerita kan berlaku pada zaman Nabi. Sebab tu duduk rumah jauh ni bagus. Jauh pada masjid ni bagus. Tapi ada side tak bagus, tak datang masjid terus. Dia juga tu tak bagus lah tu. Hak lagi teruk, duduk tepi masjid tak mari, tu lagi teruk lah. Kan? Kita tahu dia ada baik dia. Betul. Kita ni kadang-kadang berjalan-jalan, kita nampak tapak kaki. Kita nampak tapak kaki ni, kita nampak tapak kaki semata-mata tapak kaki. Sebenarnya bila kita tengok tapak kaki tu, kita kena nilai tapak kaki ni orang pergi ke mana ni, baik ke buruk ni. Kalau tapak kaki ni pergi kepada kebaikan, tapak kaki tu akan jadi saksi yang dia ni buat benda baik. Kalau tapak kaki tu buat benda jahat, yang tapak kaki tu akan jadi saksi yang dia ni pernah buat benda jahat. Wal'azubillah lah. Dan sebab itu kita ni tidak digalakkan pergi kepada tempat yang jahat. Bukan tidak digalakkan jangan pergi, tidak digalakkan macam boleh pula pergi. Kan? Janganlah. Sebab apa? Sebab dia akan jadi saksi di akhirat nanti. Kalau rajin baca satu kitab, At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi, dia ada sebut tentang macam mana bila kita semayang ni, tapak kaki kita berdiri ni pun akan jadi saksi di akhirat nanti. Ni tapak kaki kita berdiri kan, ni nak kuliah atas kursi ni bercakap ni akhirat nanti. Adalah cara dia bercakap. Kita pergi imajinasi boleh macam mana kursi masa tu bercakap, mampu lah itu. Dia bercakap bukan macam kita ada cara kursi tu akan bercakap. Dia akan jadi saksi terhadap amalan-amalan baik yang kita lakukan, dia akan jadi saksi terhadap amalan-amalan jahat yang kita lakukan. Begitu. Ana ingat masa nak belajar dulu, tok guru ana, dia kalau habis semayang isyak ke semayang fardu ni, dia duduk kat situ, habis Assalamualaikum, lepas tu wirid-wirid, habis bagi berdoa siap, nak semayang ba'dah tu, dia tak akan berdiri situ, dia akan injak sikit lah. Tu guru ana dulu, Maulana anak Pakistan tu lah, Maulana anak Pakistan. Dia semayang, habis semayang fardu tu, Assalamualaikum, wirid-wirid, lepas wirid, dia akan bangkit, dia tak akan semayang sunat kat situ, dia akan injak sikit tepi. Lepas tu bila
semayang sunat lain, dah pula tepi lagi. Dah pula tepi. Sengaja banyak tempat supaya tempat tu jadi saksi di akhirat nanti. Ada orang buat macam tu kan. Kita nak tiru pun tak jadi masalah lah. Tapi ada pesan jangan buat time semain tarawih payah pula. Main tarawih tak pula tukarkan lah. Tukar. Jadi susah pula kat situ. Tapi sebenarnya benda tu memang ada asal. Yang menyatakan tapak kaki kita tu akan menjadi saksi memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hanya cerita pasal Bani Salamah ni pun hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih lah. Jadi kita kena ingat lah, bila kita berjalan tempat baik, tapak tu akan jadi kesan di akhirat nanti. Begitu insya-Allah. Kita ni berjalan-jalan tengok tapak kaki, sekadar ingat tapak kaki. Tengok tapak kaki ni bentuk ni macam panda ni. Ingat pandai lah. Kan kita Malaysia pula ni. Kan? Jangan nak fikir panda, tapak kaki panda je, kena fikir ni agak-agak kesan akhiratnya lagu mana. Semua ni ada penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil dia? Ni, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Taala sebut, kami akan tulis apa yang kamu lakukan, apa yang mereka lakukan dan kesan-kesan daripada apa yang mereka lakukan. Dua tafsiran. Tafsiran yang ketiga, ulama tafsir sebut ayat ni yang dikatakan kesan di sini adalah amalan yang kita lakukan orang lain tiru. Situ pula. Kita lakukan satu amalan, orang lain tiru. Orang tiru tu kita dapat pahala. Itu dikatakan sebagai kesan. Contoh, kita ni orang kaya tapi kedekut pahit. Contoh. Ada orang kaya tapi kedekut pahit. Kedekut pahit tambah seti tai hidung masin. Teruklah dia kedekut dia kan. Jadi kedekutlah contoh. Ada seorang lagi ni orang miskin. Dia ni miskin tapi pemurah. Dia ni tengok orang kaya tu tak derma orang kaya tu. Dia ni orang miskin, dia pula buat derma. Cara derma dia ni, dia orang miskin, sepatutnya derma sikit lah sebab dia orang miskin. Tak, dia bubuh banyak. Dah lah bubuh RM50 depan orang kaya dengan belagak dia bubuh. RM50 tunjuk. Tujuan nak bagi orang kaya tu malu dekat dia. Orang kaya boleh tengok, alamak malunya aku, dia miskin boleh derma, aku yang kaya tak boleh derma. Malu. Contoh, dia pun menderma sama. Disebabkan orang kaya menderma, ekoran meniru orang miskin tadi pun dapat pahala daripada kawan tu tiru. Dia panggil athar, kesan. Sebab Nabi Muhammad pernah sebut, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, siapa yang melakukan satu amalan baik, orang tiru amalan baik tu dapat pahala, orang tiru pun dia akan dapat bahagian pahala. Jadi kena buat baiklah. Dan tak boleh juga buat benda jahat. Buat jahat tunjuk ke orang pun salah juga tu. Takut-takut orang tiru. Nak selalu besar lah mana-mana pun. Orang ni isap rokok lah, minta maaf isap rokok kan. Nak isap rokok macam mana pun, jangan isap rokok depan orang. Isap rokok depan budak-budak. Budak-budak tiru Syekh. Bila budak-budak tiru, kita isap rokok tu dosa dah situ. Orang tiru tu kita dah boleh buat nak kat situ. Betul tak? Mari pula orang, yang budak tu, ada pula orang pergi ikut budak tu. Berapa ribu dah orang bergada-gada atas kepala kita kan. Nak isap rokok sangat, jangan depan orang ramai. Anda cadangkan isap rokok dalam jamban. Anda cadang lah tu. Seduk sekali bau jamban, sekali rokok sekali seduk. Kan? Supaya apa? Supaya amalan kita tidak ditiru. Amalan jahat kita tidak ditiru. Yang penting jangan isap rokok, tu paling penting tu. Dengar ustaz cerita macam boleh pula isap rokok ni. Tak bukan macam tu Yalah, rokok ni tak ada ulama kata makruh sebenarnya. Tak ada ulama kata makruh. Anda tak jumpa lagi fatwa ulama kata isap rokok makruh. Yang kata rokok makruh ni rokok daun. Rokok Dunhill, macam-macam nama rokok lah. Anda tak jumpa lagi kata makruh, semua kata haram semua ni. Rokok dan rokok daun je. Memang anda dengar rokok daun memang makruh. Sebab apa? Sebab berbau mulut. Isu dia berbau mulut. Tu isu dia lah. Dikiaskan kepada bawang. Yang Nabi Muhammad tak bagi orang makan bawang mentah. Cuma ada lah orang radikal dia bagi kias sampai ke budu. Nak sakit hati lah. Aku orang Kelantan makan budu kata makruh. Tension lah. Apa lagi kacau makanan kami. Kita ni suka makan budu kan. Budu dan orang kata makruh. Sebenarnya yang Nabi Muhammad kata la taqrab hazihi indal masjid. Jangan kamu hampiri bawang mentah ni bila kamu pergi masjid. Memang padan. Yang pertama, orang Arab memang suka makan bawang mentah. Anak sampai sekarang ada perangai tu. Duduk kat rumah, pergi kat dapur, kadang-kadang nak masak. Contohlah nak masak, pergi kat dapur nak masak, tengok ada bawang mentah tu lah, bawang besar tu kan. Kita boleh ambil bawang besar tu, kita buang kulit dia tu, lepas tu makan macam makan apple. Yang mak nak tengok, kau makan apa ni? Mak terkejut kan, dia kata entah, jadi sedap pula. Mula-mula belajar Pakistan, makan tak boleh kak, makan tu rasa hidung kembang. Makan. Tapi tengok orang Pakistan duk makan, try lah. Bila try, mula-mula tak tahan, lama-lama jadi sedap pula.
Jadi sedap makan lah. Sekarang kalau makan nasi kena ada bawang mentah. Kat rumah lah, kalau kat kedai tak buat perangai macam tu. Takut mamak pula terkejut, macam mana ni, teruk pada aku lagi ni, kata mamak tu kan. Memang lah macam tu. Dia Arab memang makan bawang mentah, dia suka makan macam tu. Kalau pergi kat Mesir tu jadi Al-Malukhiyah. Al-Malukhiyah ni kedai makanan segera. Lepas tu dia minta macam-macam lah ada makanan, tapi adalah bawang mentah tepi tu. Dia makan dia punya makanan tu bawang mentah. Orang Arab macam tu lah. Orang Pakistan pun nak tengok Pakistan pun serupa. Jadi tak hairan Nabi kata la taqrab hadhihi indal masjid ni. Benda ni jangan dekat ni masa pergi masjid ni. Sebab dia makan pergi masjid tu. Lepas tu pergi masjid, Nabi sebut pergi ke masjid. Maksudnya kalau makan tak pergi masjid tak jadi makruh. Tu maksud larangan Nabi SAW. Orang pergi kias dengan wudu, anak rasa tak tepat tau. Sebab apa? Sekarang dah ada Colgate, sekarang dah ada Dali. Lepas makan wudu gosok gigi, selesai masalah banyak lah kan. Cumanya masa kita makan wudu ni pun satu masalah. Kita ustaz-ustaz ni kadang-kadang ada orang dia jumpa kita nak cium tangan, masalah juga. Cium tangan kantoi lah bawa wudu kan. Kan tu kita orang Kelantan makan wudu kan. Ni adalah ni cerita lah kan. Tapi wudu tu sendiri tu secara asal ni kalau makan makruh tak? Dia tak makruh. Yang makruh kalau kita makan berbau pergi masjid sampai ganggu orang, yang tu makruh. Itu kena faham maksud makruh yang disebut oleh Nabi SAW. Hai, siapa dia makan wudu sampai tergelar habis masjid ni? Tak ada orang macam tu kan. Ada yang kadang-kadang pergi ke negara Arab ekstrim bawa wudu. Kawan anak seorang pergi Jordan bawa botol wudu. Wudu tu dia bawa. Macam mana dia buat tak tahu, terlepas. Yang kat airport tu tak boleh nak detect. Tak boleh, masa X-ray tu tak nampak botol wudu tu. Macam mana salah? Macam pandailah kawan tu buat macam mana. Adalah kawan ni mungkin dia tu buat dengan plastik macam mana tau. Nak jadi cerita botol wudu tu pecah dekat airport Jordan. Allah, jadi masalah besar itu. Airport Jordan tu tenggelam bau wudu. Airport Jordan. Agak-agak Arab kata apa? Makan benda apa ni? Dia fikir, racun apa ni? Dia kira racun hari tu. Kawan anak cerita dia pergi tu. Polis kat sana tu dia ambil tali kuning buat keliling. Macam cerita CSI. Tali kuning. Ni bahaya ni, racun berbahaya. Bila racun bahaya, kawan kata tak, ni bukan racun, ni makanan ni. Dah tak boleh ni, bahaya, bau pelik ni. Tidak ni, dia racun. Dia kata tak, makanan. Kawan tu pun pergi tek lidah. Baru pak benda tu percaya. Bawa polis tu percaya. Adalah radikal sangat tu budu dia tu. Mempertahankan kebuduan dia tu. Ada orang macam tu. Apa masa tu? Sini balik. Jadi kita buat benda baik, orang tiru kan. Bila kita buat benda baik, orang tiru, yang tu pun ada kesan di akhirat. Nanti Allah Taala sebut ma qaddamu wa atharahum. Apa yang mereka lakukan dan apa kesan daripada yang mereka lakukan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu taala, semua perkara ini kami akan himpunnya pada imam yang mubin. Kata Allah Subhanahu taala. Allah Taala himpun, maksudnya segala kita buat ni semua ditulis. Dia ada rekod tau. Lepas tu kena beringat. Kita ni kalau rekod ni mesti beringat kan. Kita ni bercakap ikut dan. Orang Kelantan kata kecek koksi. Orang Kelantan ni bahasa cakap ikut dan goreng. Tapi bila kamera kat depan cakap, dia cover cakap. Takut tersilap. Betul tak? Pelakon. Kalau kita sembang dengan dia, sembang mengarut je mamak ni. Tapi kalau tengok dia berlakon, baik nampak. Memang lah kena cover. Nanti orang edit video tak mampu hari tu. Betul lah, nak kenal lah 2-3 orang kawan-kawan pelakon kan. Sembang dengan dia kita, lain ni aku tengok kau dalam TV lain tau. Aku sembang kat luar ni nampak merapu dia lain tau. Nampak cara kat luar tu merapu, sembang dekat dalam, nampak dalam kamera tu macam baik kan. Kawan-kawan kita masuk dalam TV, itulah. Kita kenal dengan kawan tu. Ngaji sekali. Ada seorang kawan duduk kat, tak sebutlah masjid mana, sebut takut pergi cari pula. Kawan anak seorang belajar Azhar, rambut panjang, main gitar. Subuh pukul 10 pagi. Subuh 10 pagi. Ustaz ni cerita ngaji sekali Azhar. Kita kenal sangat mamat ni. Lama tak jumpa, pergi semayang ke satu masjid, singgah semayang, dia dengar suara macam kenal suara ni. Macam kenal. Habis semayang kita berjeling kot jauh tengok. Tak sedap hati ni. Pergi dekat. Teringat, mu ni masa ngaji Mesir dulu, rambut panjang, main gitar, subuh pukul 10 pagi. Macam mana boleh jadi imam masjid ni? Soalan ni. Jadi imam masjid ni macam mana? Dia ni terus pegang, kita tarik. Jangan cerita korang. Dia cover tau. Betul. Banyaklah masalah dia. Betul tak?
sebab orang nak rakam ni. Orang ramai tengok, oh macam ni bang ustaz. Jangan banyak lah. Cover dia pun kena lebih lah cover tu kan. Betul. Orang popular dengan orang tak popular. Agak-agak dia jaga ke dia punya cover tu. Lain. Orang yang tak popular pergi lepak mana-mana, pergi mampus lah. Orang bukan kena aku pun. Betul kan? Tapi kalau orang popular berani buat tentu pasal, orang tengok, pergi ambil gambar kot jauh pula. Kan, dia ambil gambar pula, lepas tu pergi masuk Facebook. Lagi mampus hari tu. Nak bagi tahu semua tu dirakam. Bila dirakam kita beringat. Kita duk cerita rakam ni sebelah dunia tau ni, yang kita hidup di dunia tu ada rakam ni sebelah akhirat pula. Allah Ta'ala sebut wa kulli syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua tu Allah Ta'ala rakam siap. Kalau rakam saja tak apa, masalahnya nak tunjuk pula akhirat tu tak tahan tu. Kalau seorang-seorang kita nak tengok rakaman tu tak apa, masalah habis nak tengok tu. Ini semua kerja berat ni. Semua tu akan dipamerkan di akhirat nanti. Allah Ta'ala sebut kami akan himpun fi imamin mubin, di dalam imam yang nyata. Apa imam yang nyata di sini? Buka kitab tafsir. Yang pertama, ada ulama tafsir kata maksudnya lauhul mahfuz tu kat langit tu. Ada pula satu lagi tafsiran dia kata Raqib dan Atid. Kitab yang ditulis oleh Raqib dan Atid. Imam tu, kenapa kitab yang ditulis Raqib dan Atid itu dipanggil sebagai imam? Imam ni maksudnya diikut. Maksudnya akhirat nanti kita nak diberi syurga ke, nak beri azab ke, malaikat taat pada kitab itulah. Hasil daripada apa yang ditulis oleh Raqib dan Atid. Walhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kebaikan lah. Jangan jadi kita dibagai orang yang dapat keburukan. Walhamdulillah. Yang paling penting bila kita dengar ayat sebegini, ambil peringatan, ambil perhatian. Mudah-mudahan kita jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dah cukuplah. Bismillah, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina azabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum nak tutup ni, macam biasalah anda nak minta derma dakwah masjid Kampung Melayu Sungai Buloh. Cumanya anda pun bawa sama bahan sebagai derma untuk jemaah. Buku ni tajuk dia Belajar dari Dua Omar, Kenyangkan Perut Rakyat. Ditulis oleh seorang penulis daripada Indonesia. Dia cerita pasal Omar Al-Khattab dengan Omar Abdul Aziz lah. Omar Al-Khattab dengan Omar Aziz ni bukan Omar kampung kita ni. Ni Omar lain ni Jadi cerita ni menarik tau, macam mana dia berinteraksi dengan rakyat dalam buku ni lah. Kalau pergi kat kedai, buku ni harga RM15, tapi anda letak RM10 sahaja. Ada kat luar tu. Kalau siapa tak ada duit, ambil dulu, bayar kemudian. Kalau siapa tak nak bayar pun tak apalah, ambil lah. Sebab letak satu kepercayaan dengan anda. Buku ni bukan anda punya, tu je. Buku ni pun anda pun niat nak bagi je. Ada orang pula dia derma, dia tak nak ambil buku, tu pun anda tak setuju. Dia pun derma tak nak ambil lah, apa masalah orang. Ada orang bagi ambil lah. Tak nak ustaz, buku dah banyak kat rumah, tu pun tak baca lagi. No, yang nak kata tak apalah, ambil lah, nanti cucu nak baca kalau kamu tak baca pun kan. Ambil lah, banyak lagi lah kereta anak tu. Anak niat bagi berhabis lagi baik lah. Tak nak bagi derma, nak ambil buku tak apa. Tapi kalau dah bagi derma tu, kena ambil lah buku. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.